Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Makhluk Aneh di Warung Tepi Jalan. Ayah, saya lapar lah. Boleh tak kita singgah di mana-mana warung tepi jalan lepas ni? Saya dah tak tahan, perut bunyi ni. Adu Zakir sambil menekan perutnya yang terasa pedih. Yelah bang, kita singgahlah nanti kalau ada warung tepi jalan. Kesian budak-budak tu kelaparan. Masuk angin pula nanti. Lagipun perjalanan kita masih jauh lagi ni, ujarku sambil memandang ke seat belakang. Fahmi dan Ainul tertidur pulas dengan mulut ternganga. Hanya Zakir seorang yang berjaga. Tengok dari matanya yang merah menandakan dia baru bangun. Mungkin dia terjaga apabila merasa perutnya berkeroncong minta diisi. Yelah, lepas ni kita pergi makan. Lagipun abang juga dah lapar ni, jawab suamiku sambil tersengih menjeling ke arahku. Kulihat jam yang melingkari pergelangan tanganku. Sudah jam 2 petang rupanya. Patutlah Zaki sudah kelaparan. Sudah lewat sebenarnya untuk makan tengah hari. Tidak sedar begitu cepat waktu berlalu. Ayah, tengok depan tu, macam ada warung aja, jerit Zakir sambil tangannya lurus ke hadapan. Berdesing telingaku mendengar jeritan si Zakir ni. Tidak sabar-sabar pula budak ni. Mau saja ku cubit tangan gempalnya tu. Kalau pasal makan, dialah nombor satu. Asyik mengunyah aja kerjanya. Padanlah dengan badannya yang agak gempal berbanding kakak dan adiknya. Aku tengok warung yang dikatakan oleh Zakir tu, agak ramai juga pelanggannya. Selalunya kalau ramai pelanggan, mesti makanannya sedap-sedap. Kita singgah kat sini aja lah bang. Kalau kita cari warung lain, alamat kebuluran lah kita. Manalah tahu lepas ni tak ada warung lagi, kan? Aku memandang ke arah suamiku yang sudah memberhentikan kereta sambil memandang ke arah warung yang hampir dipenuhi pelanggan. Kereta-kereta banyak tersadai di tepi jalan. Aku mengejutkan Fahmi dan Ainul yang masih terlena. Mereka terpinga-pinga sambil memandang sekeliling, di sekeliling. Kita dah sampai rumah Pak Long ke, Mak? Tanya Ainul sambil mengeliat. Belumlah, kita singgah makan dulu. Hai, kakak tak lapar ke? Kalau tak lapar, sambung tidur je lah, kata Zakir sambil membuka pintu. Tidak sabar betul budak seorang ni. Macamlah dia seorang yang lapar. Akak pun lapar juga ni. Ainul segera membetulkan tudungnya. Aku menyuruh mereka keluar cepat kerana ayah mereka sudah berada di seberang jalan tanpa menunggu kami. Agaknya dia pun sudah hampir kebuluran juga tu. Entah kenapa, sebaik saja masuk ke dalam warung itu, badanku terasa seram sejuk. Semacam je lah seram sejuk ni. Mungkin kerana kipas tu yang membuatkan aku sejuk begini. Selepas mengambil pesanan, suamiku meminta diri hendak ke tandas. Sepeninggalan suamiku, aku mengambil peluang memerhatikan sekitar ruang warung yang agak luas juga. Keadaan dalam warung bersih dan memuaskan hati aku. Pelanggan-pelanggan
sedang enak menjamah hidangan sambil berbual-bual. Aku hanya tegur air liu bila melihat mereka makan. Hei, sabar je lah wahai hati. Sebentar lagi makanan yang kau pesan akan sampai. Para pekerja begitu sibuk melakukan tugas masing-masing. Kelentang-kelentung bunyi dekat dapur tu lah, membingitkan telinga. Dengar bunyi bingit tu, macam ramai pula tukang masak yang sedang bekerja. Suara-suara para pekerja yang menyampaikan nama menu yang dipesan oleh pelanggan kepada para pekerja di ruang dapur melalui satu pintu kecil. Kedengaran saling bertingkah dengan bunyi kelentang-kelentung tu. Contohnya macam ni lah. Nasi ayam 5, mi goreng 4, air kelapa 6. Kelentang-kelentung. Lebih kurang lah bunyi macam tu kan. Pandanganku tertancap pada seorang lelaki tua bersongkok dan berjanggut panjang sampai ke dada, sedang tegak berdiri di dalam sebuah bilik kecil dan memerhatikan kesemua pelanggannya dari meja ke meja. Apabila mata kami bertembung, aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Hei, seram pula tatapan matanya tu. Aku berpura-pura berbual dengan anak-anakku yang sedang leka bermain game di handphone masing-masing. Sambil tu, aku curi-curi juga memandang ke arah orang tua tu. Dia masih berdiri tegak di situ macam patung. Hanya biji matanya saja yang bergerak-gerak seperti mengawasi para pelanggannya. Hei, aneh betul orang tua ni. Makanan belum sampai ke? Hei! Hampir saja aku melatah bila mendengar suara garau suamiku. Dia menarik kerusi di sebelahku. Ingat kan orang tua aneh tu yang bersuara tadi? Mahu gugur jantung aku dibuatnya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan suamiku, kelihatan 2 orang pekerja menuju ke arah kami sambil membawa dulang berisi makanan. Anak-anakku bertepuk tangan. Yeay! Kerianganlah kerana makanan yang dipesan sudah sampai. Maklumlah, semua tengah lapar. Sebelum makan tu, baca bismillah dulu. Suamiku menampar perlahan tangan Zakir yang tidak sabar-sabar hendak menjamah makanan. Zakir hanya tersengih. Kemudian dia menadah tangan membaca doa makan diikuti kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Aku mengambil sudu dan garfu. Tidak sabar aku hendak menjamah nasi ayam yang kelihatan enak ni. Harumnya sudah membangkitkan selera. Baru 2-3 suap makanan masuk ke dalam perutku, aku terperanjat melihat pemandangan yang sungguh menjijikkan di hadapan mataku. Tekakku serta merta terasa kembang. Perutku pula seolah-olah bergerak-gerak seperti ada benda hidup di dalamnya. Tanpa berfikir panjang lagi, aku terus berlari menuju keluar sambil menekuk mulut. Aku tidak hiraukan lagi berpasang-pasang mata yang sedang memerhati tingkahku. Sampai di tepi jalan, aku terus memuntahkan segala isi perutku sampai terasa lembik segala sendiku. Aku duduk mencangkung di situ sambil menjolok tekakku. Aku mau memuntahkan kesemuanya biar tiada yang tersisa di dalam perutku. Hei, awak ni kenapa ni? Tiba-tiba muntah pula, tanya suamiku sambil menyentuh tengkuk aku. Anak-anak juga turut mengikori ayah mereka. Mereka terkebil-kebil memandang aku. Mungkin inginkan kepastian.
Ah, ah, Abang pergi bayar makanan tu dulu. Lepas tu kita terus bertolak. Eh, kenapa pula? Makanan belum habis lagi dah nak bertolak. Sedap makanan kat sini. Rugilah abang bayar kalau tak habiskan makanan tu. Nasi yang awak pesan pun baru luak sikit je ni. Jangan banyak tanya lagi bang. Cepatlah pergi bayar. Nanti saya ceritakan apa yang berlaku. Ujarku sambil menarik tangan anak-anakku. Kami menyeberang jalan menuju ke arah kereta sambil menantikan suamiku membuat pembayaran. Aku sempat lagi memandang ke arah warung itu. Makhluk itu masih di situ. Aku tunduk, tidak sanggup lagi hendak melihat. Tekakku terasa seperti dikorek-korek. Kesian suami dan anak-anakku. Apa benda yang berlaku tadi tu? Cuba ceritakan pada abang. Tanya suamiku ketika dalam perjalanan. Zakir merungut-rungut di belakang. Oh, orang belum habis lapar lagi. Orang tengah makan, mak pula buat macam ni. Lepas tu, makanan kat situ, dia kata Zakir, makanan kat situ sedap tau. Sayanglah nasi goreng tu tak habis. Ainul pun belum kenyang juga. Ainul baru nak makan, tapi ibu dah keluar. Terkejut Ainul tadi. Ibu kenapa? Tanya Ainul pula. Fahmi hanya membisu. Anak aku yang seorang ni agak pendiam budaknya. Dia ni tak banyak kerenah. Aku menghela nafas panjang. Kemudian, aku menceritakan apa yang aku nampak di warung tadi. Aku melihat seorang perempuan tua dengan rambut kusut masai dan panjang mencecah lantai. Mukanya hodoh dengan dagu yang agak runcing, hampir mencecah dada. Sekali tengok macam nenek kebayan, cuma hidungnya tidak panjang. Dengan berjalan teresot-esot dan air liur berjejeran di mulut, makhluk seperti nenek tua hodoh itu menuju dari meja ke meja sambil jarinya yang runcing dan hitam tu dicelupkan ke dalam makanan pelanggan-pelanggan di situ. Air liurnya juga jatuh menitik ke dalam makanan. Aku lihat para pelanggan begitu berselera menikmati makanan yang sudah dikotori oleh makhluk hodoh tu. Mereka tidak melihat apa yang aku nampak. Rupa-rupanya, lelaki tua berjanggut panjang yang aku lihat sebelumnya memerhatikan pergerakan nenek hodoh tersebut. Astaghfirullahalazim, mengucap panjang suamiku apabila mendengar ceritaku. Dia terus memberhentikan kereta di bahu jalan dan mengajak anak-anak keluar. Mereka berjemaah memuntahkan segala isi perut. Kesian aku melihat mereka sampai keluar air mata masing-masing. Sejak peristiwa tu, kami sekeluarga tidak lagi singgah di mana-mana warung tepi jalan kalau nak balik ke rumah Along. Aku akan memasak di rumah untuk dibuat bekal. Serik rasanya bila melalui pengalaman menjijikkan tu. Terbit rasa kesian kepada pelanggan-pelanggan setia yang berkunjung makan di situ. Mungkinkah benda yang aku nampak itu adalah pelaris? Wallahu alam. Sekian dari Umi Aira Akila. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.